بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambung muka surat 29. Khatimatun ay hazihi khatimatun, bermula ini satu penutup. Nak tutup dah kitab, nak habis tu khatimah tu, nak katuk lah. Baik, kita tengok sikit qauluhu belah atas. Qauluhu di belah atas ni kitab Jawi. Tengok belah atas. Qauluhu khatimah, katanya kata pengarang khatimah, faedah. Ada satu faedah. Faedatun, ini satu faedah. Apa dia? Kata Abu Ali Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq, bermula zikrullah itu. Oleh kerana khatimah ni nak cerita bab kalimah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ni sinonim dengan ahli sufi, ahli tarikat. Jadi dia nak cerita sedikit faedah. Bermula zikrullah itu rukun yang kuat pada jalan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Zikir juga salah satu daripada jalan nak menyampaikan seseorang itu kepada Allah. Usul ilallah, sapa ke Tuhan dengan jalan zikir. Tetapi sini dengan makna bahkan ia zikrullah terlebih kuat pegangan pada jalan ini, jalan menyampaikan kepada Allah, jalan wusul ilallah. Zikirlah ia terlebih kuat tempat berpegang. Dan tiada sampai seseorang kepada Allah Ta'ala melainkan dengan zikrillah, melainkan dengan jalan zikir pada Allah. Itu penting zikrullah. Batu ahli sufi zikrullah, zikir tak tinggal. Kerana dengan jalan zikir ni sampai kepada Allah. Dia tidak memadai dengan kita buat amal soleh hak biasa. Dia dengan jalan zikir. Sebab tu bila ahli sufi, dia ada zikir-zikir khususiat dia. Biasanya tahlil. Tahlil dia beratus, kena molek beribu. Kalau kena tarikat Naqsyabandi, lagi banyak tarik zikir dia. Macam-macam lah bentuk zikir tu. Ada zikir bergerau, ada zikir sir, ada macam-macam atas tarikat. Ada tarikat agak tak bunyi pun, la ilaha illallah, la, seorang diri. Ada kuat, ada jenis berkumpulan. Tengok atas jenis tarikat, pimpinan tarikat tersebut. Sebab apa dia berzikir ni? Kerana ini jalan yang mudah untuk sampai kepada Allah. Bapanya? Tengok. Kata CD, bukan Sayyidi tu, CD. Sidi Ali Al-Mursafa, bermula zikir itu pada menyucikan hati. Yang ni zikir nisbah
hijau menyucikan hati ni, seperti pasir menyucikan karat tembaga. Tembaga bila dia karat, kita gonyah dengan pasir. Mudah payah? Mudah ke payah? Tangga. Mudah sebab pakai pasir. Zikir tu. Kalau nisbah, kalau kata hati kita ni kotor, bercampur dengan benda-benda maksiat apa, lalu zikir kita biasakan, kita lazimkan dengan zikir, maka seolah-olah pasir menyucikan karat tembaga. Seolah-olah begitu. Dan segala ibadat yang lain daripada zikir, baca Quran ke, sembahyang sunat ke, sedekah ke, ibadat juga. Pada menyucikan hati, nisbah kalau nak cuci hati dengan ibadat selain daripada zikir, seperti sabun pada menyucikan karat tembaga. Mana kuat? Kuat sabun ke kuat pasir? Jawabnya kuat pasir. Batu, bila kita ni ada karat dalam badan kita, ada karat dosa kita ni, nak cuci dosa tu dengan jalan zikrullah. Ni banyak zikir. Seafdal zikir la ilaha illallah. Itu nombor satu sekali. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab tasawuf, disuruh kita banyak zikir. Kena zikrullah. Betul, ahli-ahli tariqah, bab zikir, nombor satu. Setengahnya siapa? 70,000 sehari semalam tahlil 70,000 la ilaha illallah. Itulah bandingan dia. Banding zikir dengan ibadat lain, disebut nak menyuci hati lebih. Jadi kalau kita nak usul ilallah, nak sampai kepada Allah, tidak melalui dengan zikir, payah. Payah. Dan lagi katanya, kata Abu Ali, kata Sidi Ali Mustafa tadi, bermula orang yang menjalani dengan jalan, membanyakkan zikir itu. Orang yang lalu jalan untuk sampai ke Tuhan ni, dengan jalan membanyakkan zikir itu, seperti, bandingnya, seperti orang terbang yang bersungguh-sungguh kepada hadrat, hampir kepada Allah Ta'ala. Maknanya macam terbang. Mudahnya sapa ke Tuhan. Ini sebuah orang yang zikir. Dan orang yang menjalani dengan jalan yang lain daripada zikir itu, seperti orang mengesong. Supaya orang mengesong, serta jauh tempat kosaknya. Lagi pula tempat nak tuju tu jauh. Hak tadi terbang dekat pula. Terbang dah, laju dah terbang tu, dekat pula. Kau dengar siapa? Hak ni ngesok jauh. Ngesok lagi pula jauh. Maka terkadang-kadang memutus ia jalan tadi akan umurnya umur seseorang, dan tiada sampai ia seseorang kepada tempat yang dikosaknya, yang dikosak oleh seseorang. Ini nak cerita orang ahli sufi. Ahli sufi ni dia nak mencapai maqam di sisi Allah. Dia panggil satu istilah sampai kepada Allah. Jadi nak cerita sini, jalan yang paling utama, nombor satu sekali nak sapa kepada Allah, dengan jalan zikir. Kalau orang ni nak sapa ke Tuhan tidak lalu jalan zikrullah, maka banding seperti ngesok, tepat jauh.
Kalau dia ni nak cari jalan sampai ke Tuhan tapi dengan jalan zikir, insya-Allah seperti terbang dan tempat tu dekat. Lepas tu bila sebut ahli tarikat, zikir. Tak payah lari lah. Tak payah lari lah. Bila sebut tarikat, tak ada tak zikir. Semua zikir. Cumanya banyak sikit. Dan karat hati kita ni tidak boleh hilang melainkan dengan zikrullah. Teralah kita banyakkan zikir, tengok berubahkah tidak ibadat kita. Berat ringan badan kita duduk pada zikir. Semakin banyak zikir, semakin ringanlah badan kita untuk berbuat ibadat. Bila tinggal zikir, kuranglah, beratlah. Kita buat ibadat juga tapi dengan nebel, dia jadi berat. Maka ahli fiqh zikirnya sebanyak 300 sehari semalam. La ilaha illallah ni 300 sehari semalam. Maksudnya tak apa. Tapi kalau atas jalan tarikat, kena tengok jalanan tarikat dia. Syekh tariqah dia tu letak lagu mana. Selawat ni dia tidak ada mana-mana tarik. Selawat ni dia boleh berlaku. Adapun kalau untuk ahli sufi, dia ada tarik dia. Ada orang ratib la ilaha illallah, ada Allah, 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 ada hu, ada macam-macam biasa. Betul berlaku. Dan nak selawat tak salah. Tapi mesti kena lalu jalan zikir. Ke mana-mana mesti zikir. Apatah lagi kalau kita malas zikir, karat. Tadi sebut dah kan? Zikir ni cuci hati seperti pasir gonyoh karat terbaga. Lokoh dah. Kalau pergi dengan tidak jalan zikir, seperti sabung gonyoh karat. Mana nak pergi? Boleh. Tapi banyak mana? Banyak mana? Boleh baca Quran, dia panggil sebahagian pada zikir. Tapi dia kena ke zikir sini khususiat ni. La ilaha illallah. Lepas tu kena banyak sebut. Kan sebut dah afdal zikri la ilaha illallah. Tu waktu dah. Baik. Masuk dalam balik. Ketahui olehmu, yang ni hendaklah kamu tahu, bahawasanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat besar kelebihannya. Sangat besarlah keistimewaannya. Istimewanya cukup banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak takkan jadi afdal zikri. Kalau tidak takkan orang kafir nak masuk Islam kena mengucap benda tu. Itu dalil kata benda tu besar kelebihan ni. Tapi kadang-kadang kita buat tahlil tu orang tak apa nak tahu. Dia ada dalam majlis, dia senyap tak kata apa. Kita sungguh-sungguh kira beratus pun. La ilaha illallah. La ilaha. Beri tekak-tekak. Ngajar lagi, imam lagi, tahlil lagi, doa lagi. Jemaah kita begitu bejang. Tak apa nak celak. Dah kira lah. Dia tidak ada, dia tidak biasa benda tu. Menyebabkan lidah dia tak apa nak sahutan dia tak berapa nak pergi. Ada orang senyap tu. Start pada Al-Fatihah, tak kata dah. Tak kata apa dah. Tak boleh tipu sebab saya kalau tahlil saya panik kat nu kan. Nampak tak orang-orang hak pejam-pejam, hak jelek-jelek kita nampak belaka. Ada satu setengah tempat juga. Ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillah. Tak gerak mulut. Ya. Tengok. Tengok orang kanan kiri. Qul huwallahu ahad, Allah. Tak ada kata apa. Kita kata la ilaha illallah wallahu akbar.
Tak kata kok. Tengok, klik mata. Jadi perasaan dia tak mahu nak kata tu. Tu tak mati lagi tu. Dia hidup lagi. Kalau dekat nyawa duk kata nak kata tak kata. Tak tahu lagi hal tu. Ni duk hidup sihat ni. Tunggu nak makan gula ayam je. Tak kata lagi. Janganlah tu. Boleh. Baik. Sekira, yang ni sekira di sini dengan makna kerana. Sekira sini dengan makna kerana. Sebab kalau bahasa Arab disebut haitsu. Kerana melengkapi ia la ilaha illallah. Melengkapi ia la ilaha illallah akan segala aqidatul iman yang wajib atas mukallaf mengetahui akan dia, akan aqidatul iman. Apa dia aqidatul iman? Hak wajib kita mukallaf tahu daripada segala yang wajib, yakni sifat-sifat yang wajib, dan mustahil, sifat yang mesti tak ada pada Allah, dan yang jaiz, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, dan bagi segala Rasul alaihi mussalatu wassalam. Sebab dia melengkapi. Bila kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melengkapilah 50 aqaidul iman. Serta sedikit hurufnya, huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua patah tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia merangkumi 50 simpulan iman. Ini dia panggil jawami'il kalim. Kalimah yang merangkumi sekalian. Sebut habis masuk 50. Perkataannya sikit tetapi maknanya luas. Itu panggil jawami'il kalim. Kata Syekh Sanusi, setengah baca Sunusi. Takut tukang hak Kedah. MB Kedah. Ada Syekh Sanusi. Boleh lah, tak salah. Kata Syekh As-Sanusi atau Syekh As-Sunusi, mudah-mudahan dengan sebab tersimpan kalimahnya, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, serta melengkapi ia kalimah atas barang yang tersebut. Apa dia barang yang tersebut? Bayangnya daripada segala aqaid, dijadikan dia kan la ilaha illallah tadi oleh syarak, jadi apa dia? Juru bahasa dan penunjuk atas barang yang di dalam hati daripada Islam. Itulah barangkalinya. Barangkali itulah sebab syariat kita menjadikan dua kalimah syahadah ni sebagai prasyarat untuk masuk Islam. Barangkalinya kerana melengkapi aqaidul iman tadilah, batu dijadikan syarat nak masuk Islam. Dan tiada diterima daripada syarak seorang akan imannya, iman seorang, melainkan dengan dia, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu batu orang kafir bila nak masuk Islam, kita ajar tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah Islam. Kalau dia kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak masuk Islam. Kalau dia baca Al-Baqarah sesurah pun tak masuk Islam. Maka kena mengucap dua kalimah syahadah. Baik. Maka adalah hurufnya, huruf dua kalimah syahadah, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu 24 huruf. Betul tak? Pernah kira tak?
Cuba kira sekali. Cukup dah 24. Kan tak cukup. Ya kedok lah. Agak-agak cukup tak 24. Start pada la. La 2. Cukup tak? Lagu mana? Kira laju-laju lah. Atas kalimah la ilaha illallah. Cukup tak? Situ tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Cukup tak? 24. Cukup ke lebih? Cukup? Cukup tu. 24. Bila kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mengatakan 24. Baik. Dan malam dan siang pun 24 saat. Yang ni 24 jam. Kena tak Tuhan buat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 kalimah. Siang dan malam, satu hari, sehari semalam ni 24 jam. Maka tiap-tiap satu huruf daripada kalimah syahadah tadi mengkafarah akan dosa satu saat. 24 huruf, satu huruf mengkafarah. Apa mengkafarah? Menghapuskan dosa satu saat. Dah kalau kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berapa jadi? 24 huruf, berapa jam? 24 jam. Tengok besar tak besar, kira lah. Tu kalau sekali kata. Kalau 100 kali kata, tu pun hitam. Lambat tak apa 100 hitam dah. Tarik sebeh. Saya setakat ni lah. Kalau orang buat tahlil 100 lah. Tak pernah kurang lagi lah setakat ni. Tak tahulah akan datang. Nampak berasa tak semangat dah ke, kita skip awak 60 ni. Dia nampak tak ada sokongan, kita buat 60. Takkan kita seorang dia kuat. La ilaha illallah. Kita semangat. Awak kalau pejam mata. Jadi kalau tengok keadaan nanti, kalau nampak tak semangat, 60 dah. Diskaun. Padahal kita doa tu, tahlil tu doa ke mak ayah kita tu. Walaupun kita benci ke hak permintaan ke hak tahlil tu, benci aku serabut datang ni. Contohnya, surah tak bermari, tahlil suruh buat. Contoh ni, bukan kata sini. Kita serabut ke dia sekalipun, kita ingatlah ucapan tahlil kita tak saja untuk kita dan tidak saja kepada kedua ibu bapa kita. Sebab belum kita hantar kepada keluarga si mati tadi, kita hantar ke mak ayah dulu. Summa ila arwahi abaina. Kemudian ya Allah, sampaikanlah bacaan tahlilku ini ila arwah, kepada segala roh abaina, bapa-bapa kami, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami. Lagi yang kita duk kira sangat tu. Tengok, ni set biru ni. Minta tahlil. Tak tahlil baca ni. Tak usah kira lah tu. Kita kira kita. Ni kadang-kadang turun. Tahlil benda orang lagu tu. Surah tak mari. Tak usah kira dia, kira kita. Dia lepas dah, dia dengar Tuhan. Dan ni kita ni. Kita dah lepas lagi. Jadi dia rugilah. Sangat rugi. Kalau kita sudah hak mah, hak dah mari surah. Kita ada cara lain pula. Kalau kena sekali, kali kedua tak lah. Ada. Batu saya minta, kalau tahlil kita minta nama, supaya kita tahu nak tuju siapa. Ni buat tahlil ke gemulah. Gemulah mana? Gemulah ramah. Arwah mana? Arwah ramah. Jadi berilah nama. Summa ila ruh Muhammad bin Fatimah. Lagi pada tuan itu. Kalau banyak, lebih pada seorang, tulis atas kertas lah. Banyak-banyak tak apa. Baik.
Itu nak ayat besarnya kalimah la ilaha illallah. Boleh mengkafarahkan dosa sebanyak 24 jam. Tambah lagi, tak ada arah. Tambah lagi seretu tawaran Tuhan beri kita. Nak benda lagi? Nak apa lagi? Tuhan nak mengkafarahkan dosa kita dengan jalan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak apa lagi? Rugi ya. Baik. Dan adalah segala hurufnya, huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, segala hurufnya jawfiyah. Jawfiyah atau ya ada tasydid. Jawfiyah. Apa jawfiyah? Yakni dibangsakan kepada berongga. Isyarat apa? Dibangsa kepada berongga. Itu jawfiyah. Dan apanya? Isyarat menunjuk kepada bahawasanya sayugianya sepatutnya bagi orang yang mendatangkan dengan dia dengan kalimah syahadah tadi dengan ikhlas hati. Berongga tak tu? Gelonggong. Mana? La ilaha illallah. At-taha tu gelonggong tak? Berongga tak? Berongga. Muhammad, mim tu ada rongga tak? Rongga. Allah semua yang Rasulullah, Allah semua ada kalimah yang berongga. Itu maksudnya. Jadi itu isyarat bila kita nak sebut kalimah syahadah tadi, sayugialah kita kena kosongkan hati kita selain daripada Allah. Mana masa kita kata la ilaha illallah, kita kata biar jangan ada selain daripada Allah. Walaupun kita tahu lepas ni bihung, walaupun kita tahu lepas ni gulayang, kita tahu dah pasal kita bangun, kita pergi rumah tu kambing golek dah sekor depan, tak ada benda lain dah, takkan nak makan kucing pun awak kita lah. Walau kita tahu dah, tapi masa kita kata tu, kita betulkan hati kita la ilaha illallah Allah Ta'ala saja, jangan dicampur. Sayugianya begitu. Tiba-tiba mari ingat juga, tarik balik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan setengah daripada adab bukan adab akhlak masuk ke rumah orang, tidak melilau-lilau mata. Ni habis kita atas bawah. Tak cabut kata. Contohnya. Warna paku penuh rumah ni. Dia bukan begitu adab. Kena molek hitam pas dapur. Dia bukan lagu tu. Bukan adab kita pergi rumah orang lagu tu. Bukan. Tak kena lagu. Orang jemput naik. Duduk tahlil tu. Ni ada setengah dia buat macam rumah sendiri. Gak tuang rumah. Takkan nak ambak orang ni. Sekali turun boleh, sekali mari orang dah ambak lagi. 2 acak kali baru orang ambak. Pas ke dapur, buka puyuk-puyuk orang. Dah boleh lagu tu. Ada dah lagu tu. Orang mari ke rumah, masak benda ni. Kak buka. Tak boleh. Kalau anak beranak kita pun dia ada adab dia. Walau rumah mak saudara kita, tapi kelaku tak boleh lagu tu. Salah. Nak pergi buka tak boleh. Kita duduk, bila nak makan nasi tak? Ada nasi. Lauk apa? Bahasa juga nak makan ni. Yang tak ada lauk. Khutuk itik serati je. Itik serati khutuk ke. Boleh lah. Tak apa gitu. Ni kita buka. Itu bukan adab orang Islam. Tak kena adab lah. Baik. Dan adalah segala hurufnya huruf kalimah syahadah tadi. La ilaha illallah.
tiada bertitik. Memang mana ada titik? Ada titik tak? Ada. Isyarat tak ada titik tu, isyarat kepada bahawasanya sayugianya sepatutnya bagi orang yang melafazkan dengan dia dengan kalimah syahadah bahawa suci hati, bersih hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Jangan wiada sebab tak ada titik. Kalau ada titik, ini lagu lain, ni tak ada titik. Ini isyarat kata bila nak meratik, jangan ada campur. Jangan ada selain daripada Allah. Mudah payah? Payah. Dah lagu mana? Kena jaga daripada awal lagi. Sebab tu dia sunat mulahazah. Seriduk tahlil tu kan? Mulahazah. Pemulahazah, dia kena ada perhati. Makna perhati makna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok makna. Apa makna la ilaha illallah? Apakah yang dikendaki daripada lafaz la ilaha illallah? Barulah tidak disebut dengan benda lain. Lepas tu bila tahlil tak sunat tengok kiri kanan. Kalau pergi rumah tengok la ilaha illallah. Mulut kata, mata tengok. Bila ni ingat Tuhan? Dia tengok, lasin. Tahun lepas mari lasin ni dah. La ilaha illallah. Tahun ni lasin ni juga. Jadi duduk ingat kot. Habis. Jahannam. Baik. Dah molek tu bunyi, kita boleh timbang. Dah molek. Kalau tidak, pokok 2 kali bangun. Dah molek. Kita berhenti selalu. Bila luang pada azan, nanti kita sambung. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله اللهم الفعل صلاة ربنا سيدنا محمد وأشرف Qala al-musannifu rahimahullah. Dan adalah ia kalimah syahadah 7 kalimah. Betul tak 7? Pernah bilang tak tahu? La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Rasulullah. Berapa? Tu 7. Betul eh? Kata Fakhrul Razi, yakni Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebab apa 7? Apa hikmahnya? Kerana bahawasanya segala maksiat itu daripada 7 anggota. Yakni maksiat itu berpunca daripada 7 anggota. Nah, mana 7 anggota? Iaitu 2 telinga, 1, dan 2 mata, dan 2 tangan, dan 2 kaki, dan lidah, dan perut, dan faraj. Yang ni kemaluan. Berapa? Tu 7. Maka tiap-tiap satu kalimah daripada 7 kalimah mengkafarah akan maksiat daripada 1 anggota. Oh, mana? 1 patah 1 anggota. 7 patah 7 anggota. Itu besar. Bila dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa dah? 7. Maka setiap dosa yang terbit daripada 7 anggota tadi, dihapuskan dosa tadi dengan sebab kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi nafsu tak minat lagu tu. Nafsu kata apa dia? Berat, letih, jadi ke? Ni nafsu kita. Hak tak tahu, berat cara tak tahu. Setelah kita tahu malam ni, berat ke ringan lalu? Bila kita tahu malam ni, berat juga. Berat cara tahu. Orang tak tahu, tak terbuat, berat kata nak kata. Tak apalah, orang tak tahu fadilat. Baik, kita hak tahu malam ni, berat juga. Berat cara kita hak tahu. Oi, dah lagu mana? Kena buat sampai jadi darah daging, barulah dia tubik semua. Macam orang suka nyanyi tu dia ulang semua. Naik je motor pak selalu dah menyanyi. Naik kereta katuk je pintu, dia tak ada masuk mulut kata dah. Nyanyi lagu pro, nyanyi lagu selalu. Kalau orang minat zikir, duduk je bismillah. Gerak selalu mulut. Kita mana kita? Kita. Tengok kita lah. Ukur diri masing-masing. Naik kereta zikir dulu kan nyanyi dulu. Ada orang suka dikir. Bukan zikir, dikir. Dah tu zikir, ni dikir. Hak kaki dikir. Radio tak bunyi, tak ada siaran, dia mulut gerak. Nyanyi lagu. Waktu lagu kan ni. Orang rock, nyanyi lagu rock. Tengok atas kita. Ada orang senyap, tak ada langsung.
Tak ada bunyi langsung. Naik atas kereta betul senyap pong pergi. Tak ada langsung. Nanti nak jadi darah daging tu lagu mana? Kena sebut sama. Nampak lagu mana? Usaha lah. Ada. Baik, itu kelebihan dia. Dan lagi isyarat tujuh kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, dan lagi isyarat menunjuk kepada bahawasanya segala pintu Jahannam yang 7 itu tertutup sekalian 7 pintu neraka tadi. Pintu Jahannam, yang ini neraka Jahannam, tertutup daripada orang yang berkata akan kalimah syahadah tadi. Bila tutup neraka, masuk tak neraka? Selamat daripada api neraka. Selamat tadi dengan benda bifadlillahi wa rahmatihi, dengan limpah kurnia Allah dan rahmatnya, rahmat Allah. Bukan semata-mata dengan ucapan tahlil kita. Tahlil itu hanya sabab musabbab yang menyelamatkan kita daripada jatuh ke dalam neraka Jahannam yang 7 pintu tadi ialah Allah. Tapi oleh kerana kita ni meratib la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Tuhan redha terhadap kita, menyebabkan ditutup pintu Jahannam tadi daripada kita. Itu lebih. Itu lebih. Maka sayugiyalah, oleh kerana diceritakan tadi kelebihan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi, sayugiyalah, patutlah atas orang yang berakal. Siapa dia? Kita semua ni. Patut apa dia? Bahawa membanyak daripada menyebutkan dia kan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal sebut, memperbanyakkan sebut tadi. Banyak mana sebut? Depan dia akan ceritalah. Padahal menghadirkan pada hatinya, hati seseorang yang menyebut tadi, akan barang yang melengkapi atasnya, atas barang. Apa dia? Daripada segala aqaidul iman. Makna bila dia sebut la ilaha illallah, bila kita tahu kelebihan dia tadi, kena banyak sebut. Kata apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata tu banyak. Banyak mana depan dia akan cerita lah. Kemudian kata tu dalam keadaan kita hadir pada hati, yakni kita ingat pada hati segala akidah yang melengkapi ni. La ilaha illallah maknanya apa dia? Allah Ta'ala saja Tuhan. Itu menunjuk kata Allah Ta'ala satu. Bila Allah Ta'ala satu, dia ada tak ada? Ada. Dia kidam ke baharu? Kidam, baqaq, mukhalafah, kemnafsih, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunahu qadiran, sampai kaunahu mutakalliman. Tentu tidak segala yang mustahil. Harus bagi mengadakan makhluk, harus tidak mengadakan makhluk. Dia hadir tu. Begitu juga Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Mestilah Muhammad itu orang nak jadi pesuruh Allah, tak dapat tidak, mestilah dia tu ada sifat siddiq, mesti dia tu amanah, tak khianat, mesti dia tu tabligh, tidak menyembunyikan, mestilah juga dia itu fatanah, tidak bodoh. Hadir maksud dia kata. Perbanyakkan sebut, sambilkan dia mulahadhah makna, perhati makna. Bukan ingat benda lain, dia perhati makna. Kalau laju tak ada ingat. Hal ni kena buat masing-masing. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil dia hati dia duk tuju pada makna.
Ni kena duduk tenang ni. Lepas tu bab zikir dia ada dua. Yang pertama dia panggil zikir hasanah. Zikir biasa macam duk katik. Zikir biasa ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Orang panggil zikir hasanah. Nombor dua dia panggil zikir darajah. Zikir darajah. Apa darajah? Zikir pangkat. Ini bila kita zikir tadi, dia menaikkan pangkat kita di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Kedudukan kita di sisi Allah tinggi maksudnya. Ni biasanya zikir yang diterima secara guru. Dia terima talqin guru. Guru dia ajar talqin, mengatik la ilaha illallah. Dia ikut la ilaha. Lepas tu dia terima ijazah. Aku ijazahkan dikau akan zikir ini untuk dikau beramal. Maka dia jawab, aku terima akan zikir ini untuk saya beramal. Baik, dia pun beramal. Betul panggil zikir darajah. Tu ahli-ahli tasawuf boleh lah. Ada. Kita pun boleh. Tapi nak buat ke tak? Itu soal. Terima boleh tahan terima. Nak buat tak buat? Ini masalah. Dan ada orang yang terima secara wajib. Maksud dia terima tu kan? Dia terima secara wajib. Bila wajib, kalau tak buat jatuh dosa. Dosa dengan syekh. Sebab dia janji wajib. Ada orang terima secara sunat. Tak buat ada apa. Ada orang terima 300. Ada orang terima 70. Ada orang terima 12,000. Nak hak mana? Guru tanya, mu nak hak zikir fiqh ke zikir tasawuf? Kalau zikir ahli fiqh 300. Zikir ahli tasawuf 12,000. Nak mana? Agak-agak. Kalau tu guru tanya kita, nak mana? Nak zikir? 12,000 tak bunyi langsung nanti. Tapi ada orang sampai 12,000 sehari semalam. Berkatnya masa dia sehari semalam, dia boleh buat 12,000. Masa sama je, 24 jam je seorang. Tapi siapa dia boleh isi dengan ibadat banyak? Kita setara ni. Sebab berkatnya dia kehidupan ni. Padahal sama sibuk. Bahkan sibuk dia pada kita. Tapi jedang tu kan. Cuba fikir tengok. Kita sibuk mana? Sibuk dengan dunia. Ada. Nak zikir celah pun tak berani nak. Tak ada masa. Itu tak apalah. Baik. Memperbanyakkan sebut hingga bercampur maknanya makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan daging darah. Yang ni biar jadi daging darah. Macam tadi saya cerita ni kan. Naik kereta apa lalu? Mulut gok lepong-pong. Ada jadi daging darah. Nescaya bila dia tahlil, dia berzikir sehingga jadi daging darah, nescaya melihat ia seseorang bagi kalimah ini, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, daripada beberapa asrar. Apa dia asrar? Rahsia-rahsia dan ajaib-ajaib. Dan ajaib yang pelik-pelik akan barang yang tiada masuk di bawah kira-kira bilangan. Yang ni tidak terkira. Teralah dulu tengok. Cuba kita sibukkan diri dengan zikir. Tengok apakah rahsia-rahsia. Tadi saya cerita dah tadi. Antara rahsia dia ringan buat ibadat. Tapi nak semua dia jadi ringan. Bukan ringan melapur macam tak ada graviti tu ringan lah. Ingat tu. Tak? Ni ringan maknanya cegah kita buat ibadat. Tak lamanya nak beli kebang Allah. Tak. Insya-Allah Taala sekiranya menghendaki oleh Allah Taala akan demikian itu, maka akan ditajallikan, dibukakan kepada kita segala rahsia-rahsia. Man lam yazuq lam yadri. Siapa tak rasa tak
Tak tahu. Macam mana nak tahu? Pakat rasa. Man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa tak tahu. Macam mana? Try test. Tiga test lagu mana. Paling tak ada, sehari semalam 300. La ilaha illallah. La ilaha. Cukup 300. Esok pula istiqamah. Nanti tengok apa jadi. Ataupun selawat tadi. Dia sebut tadi kan? Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad. Baca tu 11 kali setiap pagi. Tengok istiqamah. Dia akan mari sendiri. Mana aku jadi gini tadi. Tapi syarat istiqamah ni esok lusa dak dah. Tu dah tak tahan waktu kita. Tahu sangat kelebihan tapi tak istiqamah. Al-istiqamah khairum min alfin karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kawan tu 1000 keramat. Boleh terbang, boleh lipat bumi, boleh gaib, boleh jalan atas air. 1000 dia. Tapi kita kalau boleh istiqamah serta amalan, lebih baik daripada dia 1000 keramat. Pasal dia 1000 bukan jadi sama. Ada tika-tika je kena hujan tak basah. Ada tika je boleh jalan atas air. Bukan hari-hari boleh jalan atas air, bukan. Jadi satu ketika-ketika saja. Dan sampai tahap kalau ahli tarik, ahli zikir ni, dia pejam mata pun kata siapa tu. Percaya tak? Dia tidur kerong. Orang kata kerong, kereta tu gerak siapa di rumah. Celak-celak depan rumah. Dia ahli. Ya kedak? Tadilah malam yazuk lam yazuk. Siapa tak rasa tak tahu. Rasa terai dulu, tahu cara mana. Tak? Baik. Dia tanya, kalau zikir tengah bawa kereta atau motor, hati jadi kelain, zikir ke tak? Zikir juga. Tapi dia panggil zikir ghaflah. Zikir ada 3. Zikir ghaflah, zikir hudur, zikir ghaibah. Kita ni zikir ghaflah. La ilaha illallah. Lidah, hati. Hai, tak bau ni. Akok ke? Nganang ke? Ke tipaung ke gulayang ke bihung je malam ni. Lepas tu panggil zikir ghaflah. Yang kedua zikir hudur. La ilaha illallah. Hati ingat Allah Ta'ala saja Tuhan. Allah Ta'ala saja Tuhan. Allah Ta'ala saja Tuhan. Tapi masih lagi bau gulayang. Tapi tak endah. Bau tak nak buang. Apa panggil zikir hudur. Yang nombor 1 sekali, zikir ghaibah. La ilaha illallah. Ghaib. Tak tahu apa satu lah. Orang litah ke, orang gelepar ke, tak tahu lah. Dia ghaib. Kata zikir ghaibah. Kat mana kita? Nombor 1 ni. Macam kita seronok tengok TV, cerita sedap. Siapa lalu tak kira dah. Tak kira dah tak. Ghaib kata fanaan. Dia dalam cerita. Pasal nampak hero super kita dah. Seolah-olah begitu. Kita tu macam hero dah. Jadi panggil makan nasi dah endah dah ni. Balik kan. Ahli bola bila tengok bola rasa mana? Rokok tak isap duk tangan, susah habis dengan begitu rokok. Balik. Tak ada isap cucu sekali. Tok situ. Lah, kiri. Kanan. Bodoh tak masuk. Tak macam ini. Api yang awal. Habis dah tangan. Susuk panas. Panas. Tu tahu. Tak isap. Itu panggil ghaib. Ya ghaib. Kita kelas mana? Kelas ghaflah. Lalai. Zikir tak? Zikir juga. Tapi dalam keadaan baik. Berhenti dulu. Kata Syekh Al-Baijuri, sekurang-kurang membanyakkan dia pada ulama fuqaha 300 kali. Ni yang saya sebut tadi lah. Betul situ. Kata Syekh Al-Baijuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma 'allimna ilmal akdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.